أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni hari Sabtu, ya sahabat semalam rancangan asal memang hari Jumaat kita hendak bersiaran hari Jumaat, tetapi ada sedikit masalah yang menyebabkan saya terpaksa menangguhkannya, dan saya pun masih belum dapat mengumumkannya semalam. Pagi ni baru rasa adalah kesempatan sedikit. Okey, hari ini kita nak bicara mengenai satu remedi yang kita sebut rare tetapi kerap juga dirujuk. Bermakna ada bahagian-bahagiannya yang boleh membantu kita untuk mengenal simptom-simptom yang mana kita boleh rujuk remedi ini. Seperti yang kita maklumkan, biasanya kita tidak ambil remedi yang keluar daripada buku Allen's Keynotes. Remedi ini tidak ada dalam Allen's Keynotes. Dalam buku Materia Medica Homeopati yang kita terbitkan berasaskan buku asal Dr. William Borick, remedi ke-64. Selepas satu remedi yang kita lompat kerana ia adalah polycrest dan remedi utama, maka kita tiba pada remedi Apium graveolens. So remedi ini juga mendekati juga dengan kehendak polycrest. Banyak juga guna dia. Bagus juga kita belajar mengenainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana sahabat yang ada, boleh. Saya ni masih lagi ada perubahan cuaca ini banyak mengganggu kita, kesihatan kita, memelaratkan jika kita ada sedikit masalah. Itulah kesan-kesan perubahan cuaca. Okey, yang pertama kita nak sebut Apium common celery ni, bahan yang kita guna untuk buat sup ni, celery ni yang biasa yang diguna, mengandungi bahan aktif yang disebut sebagai soporific. Soporific maknanya satu bahan yang boleh menyebabkan kita mengantuk, rasa nak tidur dan mungkin tertidur. So, satu, dia ada bahan aktif soporific kalau diambil dalam crude dose. Yang kedua, ia boleh memberi kesan pada saluran kencing, di mana kencing boleh tertahan, terencak. Sakit kepala berdenyut-denyut, ia juga boleh menyebabkan sakit kepala. Itulah sakit kepala. Saya pun kebetulan sakit kepala yang berdenyut-denyut semalam, dan petang tengah hari itu saya keluar jalan ni relax untuk melegakannya, di samping ambil remedi yang boleh membantu. Sakit kepala berdenyut-denyut dan rasa pedih hulu hati. Pedih hulu hati itu juga simptom yang boleh timbul apabila kita ambil daun celery-nya. Kita panggil daun celery juga dalam bahasa Melayu, boleh disebut daun sup lah. Dari segi simptomnya, remedi ini ada bengkak pada kerongkong, muka dan tangan. So kalau berlaku pembengkakan kawasan kerongkong, muka dan tangan-tangan, kalau ada tiga-tiga tu cantik. Ada salah satu pun boleh lah untuk kita rujuk Apium graveolens. Yang kedua, simptomnya berkaitan dengan sakit reumatik.
Okay, sakit reumatik maknanya ada sengal-sengal sendi dalam otot-otot leher. Sengal-sengal dalam otot-otot leher, juga dalam sakrum. Okay, bahagian sakrum. Anggota tunjang kita ada masalah sakit reumatik. Ada sengal-sengal sakit-sakit. Dan sakit-sakit dia pula jenis melarat. Melarat maknanya semakin berat. Seterusnya, simptom rasa lapar kepada sejenis buah, iaitu buah apel. Rasa lapar hanya pada buah apel. Akhir sekali, ia boleh diguna juga untuk mereka yang ada masalah head yang menyakitkan. Dysmenorrhea dengan sakit rasa menusuk tajam. Sakit rasa menusuk yang tajam. Kita tengok bahasa Inggeris disebut macam mana. Dysmenorrhea with sharp, short pains. Sharp, short pains. Okey. Okey, kita terjemahkan dia sebagai sakit yang menusuk tajam sekejap. Sebab dia sebut short, maka kita terjemah dia kan sakit itu datang sekejap. Dan dia lega dengan membengkok kedua kaki. Maknanya sakit menusuk tajam, ada orang mungkin dia akan membongkokkan badannya untuk melegakan. Tapi dalam kes apium ini, pesakit tersebut membengkok kedua kaki. Dengan cara itu, dia boleh melegakan head dia. Jadi kita rasa ganjil kan? Ganjil, pelik sedikit. So yang pelik inilah yang menunjukkan kepada apium graveolens. Biasa orang sakit perut, dia nak menegakkan badan ke, menundukkan belakang, melipat dua ke, apa semua tu pelbagai simptom. Tapi ada orang ini dia, untuk lega dia kena membengkokkan kedua kakinya. Membengkokkan kedua kakinya, dia lega. Terus kita boleh rujuk kepada apium graveolens. Maknanya itu simptom yang khusus kepada apium graveolens. Okey. So sekarang kita lihat pada simptom partikular. Simptom partikular maknanya remedi ni bagus. Sebab dia ada simptom partikular. Setengah remedi yang rare ni jarang ataupun kadang-kadang tidak dibariskan dengan simptom-simptom partikular. Okay, apakah simptom partikular bagi apium graveolens? Pertamanya ialah bahagian kepala. Bahagian kepala digabungkan simptom bahagian minda dengan bahagian bahagian mana? Bahagian kepala, fizikal dia. So pertamanya, mana bila digabung sini, yang pertama disebut bahagian minda, murung, pesakitnya murung, dia jenis bertenaga, tetapi ada rasa gemuruh. Tidak dapat tidur kerana berfikir. Tidak dapat tidur kerana berfikir. Saya nak sebut sini. Sebab apa saya tak sebut tadi? Clark sebut. Antara simptom, ni saya balik kepada Clark lah. Saya tak sebut tadi. Sebab buku lain tak banyak yang cerita mengenai apium ni. Clark sebut fidgets. Maknanya pesakit ni jenis resah, tidak tenteram. Selain itu, Clark juga ada sebut ada headache, sakit kepala, ada heartburn, sakit ulu hati. Itu disebut dengan jelas oleh Dr. Borik di awal tadi. Ada otoria, ada lelehan dalam telinga, ada katar, ada berfikir mengenai idea-idea atau keadaan, disebut sebagai rumination oleh Dr. J.H. Clark. Okey, kita balik pada apa yang kita sebut tadi. Makna pesakit ini jenis murung, walaupun bertenaga, ada rasa gemuruh dan dia tidak dapat tidur kerana berfikir. Okey. Sebagaimana disebutkan oleh Clark, begitu jugalah oleh Dr. Borik. Orang ni tidak dapat tidur kerana dia banyak fikir. Yang kedua, berkaitan dengan kepala ni, baguslah saya cek remedi-remedi berkaitan dengan sakit kepala. Sebab akhir-akhir ni, bila ada darah tinggi ni,
simptom yang datang dekat kita ni banyak yang jenis sakit kepala. Ada yang berdenyut-denyut, ada area kawasan depan, ada area kawasan belakang, so macam-macam. Okay. Saya pun ada cek beberapa remedi. Banyak sangat remedi berkaitan dengan sakit kepala ni. Terlalu banyak sehingga sukar untuk kita menentukan, melainkan beberapa remedi yang jelas. Yang jelas bagi Apium graveolens ialah sakit kepala itu lega bila dia makan. Sakit kepala menghendakkan dia makan untuk rasa lega. Okey. Spesifik ni kepada Apium graveolens. Seterusnya, yang ketiga, tadi yang pasal murung, dua sakit kepala. Yang ketiga, bola mata dia rasa tenggelam. Kalau kita sakit kepala, lepas itu kedua bola mata kita ni rasa tenggelam ke dalam. Itu satu petanda. Satu simptom untuk kita pilih remedi ini. Lepas itu kalau kita ada gatal-gatal dalam kedua mata. Gatal-gatal dalam kedua mata, gatal dan pedih itu dalam mata kiri. Okey. Saya tunjuk kiri ini dalam video ini sebelah kanan lah. Sebelah kanan lah. Sebenarnya itu bahagian kiri. Jangan keliru. Gatal dan pedih dalam mata kiri. Okey, siapa yang ada buku, rujuk. Rujuk buku tu supaya kita boleh jelas. Yang belum ada buku boleh beli. Boleh beli. Banyak lagi ada dengan kita stoknya. Kemudian kita lihat simptom partikular bahagian abdomen. Simptom partikular bahagian abdomen. Sakit. Satu, rasa sakit. Sakitnya menusuk tajam. Sakitnya menusuk tajam seolah-olah najis hendak keluar. Okey. Dalam bahagian abdomen kita, dia sakit menusuk tajam. Terasa seolah-olah najis hendak keluar. Maknanya kawasan bahagian usus lah tu. Sakit menusuk tajam. Dia ada diarrhea. Diarrhea pun kalau dia cerit-berit pun sakit jenis menusuk tajam. Okay, kenapa saya tidak sebut menusuk sahaja? Saya sebut menusuk tajam. Sebab di dalam terjemahan, dalam bahasa Inggeris, bahasa asalnya, dia sebut sharp pain in left iliac region. Sharp sticking pain as if stool was coming out. Sharp sticking pain. Okey, dia sebut dengan jelas. Sharp. Tajam. Mesti jangan lupakan perkataan tajam tu. Menusuk. Mungkin menusuk dengan benda tumpul. Ini tusukan tajam. So, tadi disebut menusuk tajam seolah-olah najis hendak keluar. Bahagian abdomen tu. Sakit menusuk tajam dalam kawasan iliac sebelah kiri. Ini disebut sebelah kiri. Walaupun sebelah kiri, tetapi dia berpindah ke sebelah kanan. Sebelah kiri satu. Kalau dia berpindah ke sebelah kanan, lagi jelas simptom dia untuk daerah usus dalam abdomen. Yang kedua, berkaitan dengan bahagian abdomen yang disebut di sini. Sebab dia tak ada gester di sini. Dia masuk dalam abdomen. Loya tambah melarat bersama rasa sakit. Sakit menusuk tajam kita sebut tadi. Dia ada loya. Loya tambah melarat bersama rasa sakit. Okey. Tak apa, kita promosi sedikit. Sahabat-sahabat kita mohon untuk kita share apa yang kita buat posting dalam HBI Homeopathy Center sebagai rakan yang membantu untuk iklankan ilmu perubatan homeopati kepada mereka yang jauh ataupun berhasrat untuk ingin berkenalan. Share jugalah. Share juga iklan-iklan buku-buku kita yang kita selalu update dalam ruangan stories dan reels. Reels itu memang projek kita lah. So sahabat-sahabat, terima kasih sahabat-sahabat yang banyak kongsi, share, beri like. Sahabat Tuan Safri, Puan Junaidah banyak dan setiausaha PPHM pun ada yang share. Alhamdulillah kita ingin share lah. Biar sekurang-kurangnya adalah bahagian like-nya sekurang-kurangnya 10 ataupun lebih untuk kita bantu promo kita punya buku-buku ilmu berkaitan dengan perubatan homeopati. So, bahagian abdomen tadi kita sebut pasal sakit. Sakitnya ciri dia menusuk tajam. Rasa ada tusukan tetapi tajam. Dan kawasannya kawasan usus lah.
di mana najis rasa hendak keluar. Diarrhea pun berkaitan dengan usus. Kawasan iliac pun begitu juga. Sebelah kiri, sila rujuk anatomi. Yang keduanya ada rasa loya. Loya, dia sebut abdomen, meskipun biasa kita sebut di bahagian gastro. Okey, saluran pencernaan. So, loya bertambah melarat bersama dengan sakit. Maknanya, loya mungkin sudah ada, tapi semakin melarat bila dia sakit. Seterusnya, bahagian perempuan. Bahagian perempuan. Okey, perhatikan simptomnya sakit menusuk tajam. Sharp juga. Sharp shooting pain. Okey, dia boleh sebut sharp shooting pain, sharp piercing pain. Dia boleh sebut sharp sticking pain in both ovary regions. Okey, sharp sticking pain maknanya kadang-kadang orang terjemah sebagai sakit melekat. Okey, sakit menusuk tajam. Hakikatnya begitulah. Boleh sebutlah sakit menusuk tajam melekat dalam kedua kawasan ovary. Dua-dua ovary wanita. Kiri, kawasan ovary kiri, dia sebut sebelah kiri pula. Fokusnya sebelah kiri. Kalau sebelah dua-dua, insya-Allah bolehlah guna. Yang kedua, selain sakit itu, lega bila membongkok. Sakit menusuk tajam yang melekat kawasan ovary, dia lega bila dia bongkok. Tadi kita pernah sebut pasal lega. Lega berkaitan dengan berkaitan dengan apa tadi kita sebut? Lega dengan membengkok kedua kaki. Itu di peringkat pengenalan tadi. Bahagian akhir peringkat pengenalan kita sebut pasal dysmenorrhea. Sakit masa haid, dia rasa lega. Sakit masa haid pun dia sakit yang menusuk tajam. Kita rasa tertusuk tajam, walaupun datang sekejap, dia lega dengan bengkokkan kedua kaki. Okey, di sini bahagian perempuan dia sebut lega bila dia membongkok dengan cara berbaring sebelah kiri. Okey, sebelah kiri saya ni, sebelah kanan sahabat-sahabat semualah, dengan berbaring di sebelah kiri dengan membengkokkan kedua kaki. Dan ini dicatat dengan italic oleh Dr. William Borick. Dicatat dengan italic oleh Dr. William Borick. So, penting, membongkok itu melegakan, berbaring sebelah kiri itu melegakan. Lagi jelas jika dia rasa lega dengan membengkokkan kedua kaki. Bukan membongkok, membengkokkan kedua kaki. Bahasa Inggeris disebut better bending over by lying on left side. Okey. Membengkokkan kedua kaki, puting susu rasa lembut. Puting susu rasa lembut. Okay, better bending over by lying on left side with legs flat. Okay. Akhir sekali, nipple tender. Okay, maknanya puting susunya lembut. Tender. Lembut itu boleh membawa kepada makna sakit. Rasa lembut tapi sakit. Itu dalam istilah perubatan. Biasa disebut perkataan tender, tapi istilah menunjukkan rasa sakit. Okey, sekarang kita lihat bahagian pernafasan. Respiratory. Okey. Kebanyakan buku-buku memang saya istilahkan respiratory, tukar Y kepada I saja, itu bahagian pernafasan. Okey, ada bahagian-bahagian mungkin kita terlupa nak tukar jadi terus jadi Y, tak apalah, maksudnya respiratory. Batuk, berkaitan dengan pernafasan, ada rasa batuk dengan rasa gatal. Masa gatal ni rasa nak batuk, dan batuk itu pula jenis kering. Okey. Itu respiratory. Yang kedua disebut di bahagian respiratory ini ialah mencerut kuat. Mencerut kuat bahagian sternum. Okey. Sternum ni, tengah-tengah dada ni, kita rasa dia mencerut. Rasa satu constriction. Kita rasa macam satu constriction pada bahagian sternum, serta rasa menarik hingga ke belakang ketika berbaring. Kita berbaring, rasa menarik ke belakang. Okey.
Mencerut kuat pada sternum dan ada rasa menarik ke belakang bila kita berbaring. Okey, 2 simptom. Yang ketiga, kerongkong membengkak. Okey, maknanya dalam kerongkong dia itu ada rasa bengkak. Bengkak juga boleh menyebabkan sukar lalu makanan. Seperti juga bila dia mencerut. Mencerut pun menyukarkan. Kerongkong bengkak pun menyukarkan laluan makanan. Bahkan dia kata ada dyspnea. Dyspnea maknanya ada masalah pernafasan. Okey, ada masalah pernafasan. Okey. Ataupun kita sebut sebagai pernafasan sukar. Atau sukar bernafas. Okey. Tapi banyak tempat saya tukar saja istilah dyspnea bahasa Inggeris tu, ejaan dia tetap dyspnea. Maknanya sukar bernafas. Okey. Bahagian simptom kulit. Okey, simptom kulit pertamanya dia kata ada tumpuk-tumpuk gatal, rasa membakar. Rasa membakar juga ni. Seperti hampir dengan beberapa remedi yang kita belajar, ada tumpuk-tumpuk gatal dan rasa membakar kawasan itu, rasa benda merayap-rayap. Pernah tak sahabat ni? Pernah tak sahabat orang cerita bahawa dia ada rasa merayap-rayap kat kulit dia? Atau tempat tumpuk gatal tu dia kata rasa ada merayap-rayap. Kadang-kadang tak ada tumpuk gatal pun ada rasa merayap. Seolah-olah ada binatang. Tapi bila kita lihat tak ada binatang. Tapi perasaan tu ada. So, tumpuk-tumpuk gatal dengan rasa membakar dan merayap-rayap itu, antara remedi yang kita boleh rujuk ialah Apium graveolens. Yang kedua, bahagian kulit ada discharge banyak akibat ulcer yang membiji granul. Okey, makna ulcer dia itu ada benda yang berbiji. Granul tu maknanya berbiji halus lah. Di situ ada discharge. Okey, ulcer itu membiji granul dan dia ada discharge. Yang penting di sini discharge yang banyak keluar. Yang ketiga, urtikaria serta menggeletar. Ada, ingat urtika ni gatal-gatal jugalah yang selalunya ada raise pada kulit, maknanya ada timbul penimbulan pada kulit situ, seperti kulit kita yang kena ulat bulu ke sesuatu yang menyebabkan dia bengkak lah, satu kawasan kecil tu dia bengkak, yang kita sebut urtikaria tu, serta ada rasa menggeletar. Okey, ada 3 juga bahagian kulit ni. Tumpuk-tumpuk gatal, rasa membakar, merayap, ada discharge yang keluar, bahagian ulcer. Yang ketiga ada urtikaria. Yang terakhir simptom partikular bahagian terakhir untuk remedi Apium graveolens, tidak dapat tidur. Pesakit mungkin sebab gatal, sebab ada masalah kerongkong, ada masalah dia rasa mengantuk, tapi dia tidak dapat tidur dan dia rasa tidak segar. Rasa tidak segar. Berapa ramai yang tengok ni? Saya tak boleh nak buka, tak pandai. Tak pandai. Okey. So, adalah kawan-kawan sikit 4-5 orang, insya-Allah, alhamdulillah lah. Nanti akan share mereka yang masuk. Kemudian tidur, bahagian tidur tidak dapat tidur, tidak segar. Kalau dia tertidur, dia bangun jam 1 hingga 3 pagi. Okay, dia bangun jam 1 hingga 3 pagi. Makan tidak membantu tidur. Okey, maknanya individu ini kalau dia makan pun dia tidak rasa nak tidur. Setengah orang mungkinlah bila dia makan banyak, dia cenderung untuk mengantuk dan tidur. Okey. Jadi untuk membantu tidur, tadi kita sebut Apium graveolens ini ada simptom remedi yang soporific, yang boleh menyebabkan rasa mengantuk dan tidur. So, boleh guna remedi ini. Berbeza dengan saya. Saya, kalau saya makan saja terus nak tidur, tak boleh drive kereta dah bila makan. Itu biasalah. Mungkin sebab umur. Kita sudah semakin berusia, banyak simptom-simptom yang menyebabkan kita tidak boleh bertahan. Saya pun keadaannya begitu.
akhir-akhir, tahun-tahun akhirnya begitulah juga. Tapi kalau tidak dapat tidur, kita rasa tidak segar. Kalau kita tertidur, bangun pukul 1, antara 1 dan 3 tu kita bangun. Dan kalau kita makan pun, kita tidak rasa nak tidur. Ini simptom apium graviolens. Tidak rasa letih akibat kurang tidur. Maknanya orang ni dia tidak ada masalah. Tidur banyak ke, tidur sedikit ke, dia tidak rasa letih. Kalau kurang tidur pun okey. Setengah orang kalau kurang tidur, dia pasti rasa lain macam. Saya pun ada masa tak boleh. Rasa lain macam mana? Mungkin kita rasa tidak sihat, kita rasa pening, kita rasa penat, rasa mengantuk sangat. Itu perasaan biasanya. Dan rasa letih yang sangat lah. Kalau tak cukup tidur. Dan kalau kita pening, biasanya kita ambil lah remedi utama kita yang kita belajar peringkat awal dulu. Kau fulus kan? Ya, waalaikumsalam. Puan Noliza baru masuk. Tak tahulah, mungkin dia masuk lama sebab saya tak nampak semua. Okey. So, yang terakhir bahagian simptom particular sleep ataupun tidur ini, pesakitnya tidak rasa letih akibat kurang tidur. Okey, ini simptom. So, akhir sekali pada dos. Pada dos potensi pertama hingga ke 30. Okey, nak guna remedi ini boleh guna remedi. Jangan ambil yang yang crude, ambil yang sekurang-kurangnya 1C ataupun 2X. Okey, hingga potensi ke 30. Okey, potensi ke 30. So, itu dos untuk remedi apium graviolens. Kerap juga saya rujuk remedi ini walaupun saya jarang guna. Mungkin dulu-dulu saya pernah guna. So, saya buat rumusan ringkas. Apium graviolens ini satu remedi yang bagus untuk kita kenal dan juga ingat simptom-simptomnya yang very spesifik. Okay, oleh kerana dalam bentuk crude atau dalam bentuk kasarnya, kita kata dia ejen ataupun bahan mengandungi bahan aktif jenis soporifik yang boleh menyebabkan mengantuk dan tidur, sudah tentulah ia berguna dalam kes-kes yang kita sebut tadi, yang kita tidak dapat tidur, rasa nak bangun jam sekian-sekian. 1 dan 3 lah kita sebut tadi. Maknanya kita boleh guna remedi ini. Dan juga disebutkan dalam bentuknya yang kasar itu, ia boleh menyebabkan kencing tertahan, yang amat, sakit kepala, berdenyut-denyut, pedih hulu hati. Okey. Itu yang boleh dihasilkan oleh pokok bahan inilah. Tetapi dari segi simptomnya di awal tadi kita sebut bahawa bahagian kerongkong, muka dan tangan-tangan dia boleh bengkak. Itu simptom penting untuk kita guna. Ini bahagian pengenalan Dr. Borik ni penting. Sakit reumatik dalam otot-otot leher juga dalam sakrum itu boleh juga rujuk pada apium graviolens. Dan sakit itu pula cenderung untuk menjadi melarat. Pesakit pula cenderung lapar kepada sejenis buah, iaitu buah apel. Dan kita sebut bahagian pengenalan Dr. Borik ada dysmenorrhea. Bila dia datang haid, dia sakit. Rasa sakitnya menusuk tajam. Di banyak tempat bahagian yang kita sebut tadi, sakit menusuk tajam ini adalah simptom penting bagi apium graviolens. Dan dia adalah jenis remedi yang pesakitnya rasa lega dengan bengkokkan kedua kaki. Jangan salah baca. Bengkokkan kedua kaki, bukan bongkok. Okey, kita sudah pergi pada semua bahagian simptom partikular tadi. Saya nak ringkaskan bahagian yang ditekankan. Satu kita sebut simptom tadi, simptomnya cenderung rasa sakitnya menusuk tajam. Itu ada di beberapa tempat. Bahkan disebut dalam bahagian pengenalan. Satu lagi, tadi kita sebut, saya tak nak ulang lah, boleh cek balik. Nanti saya pun tak nak panjangkan cerita ni, panjang-panjang sangat orang boring dengar. Cukup paling lama setengah jam. Saya nak highlight apa yang diitelikkan oleh Dr. William Borik. Okey. So, yang disebut bahagian pengenalan itu lega dengan membengkokkan kedua kaki ini adalah diitelikkan bahagian perempuan, bahagian wanita itu diitelikkan. Dia ada sakit menusuk tajam, melekat dalam kedua kawasan ovary. Disebut lega bila membongkok. Kalau membaring sebelah kiri,
Dan dalam italicnya disebut dengan membengkokkan kedua kaki. Okey, dia bengkok dua kaki, dia rasa lega. Itu simptom penting. Okey. Okey. Okey, yang kedua, bahagian yang di italic itu bahagian respiratory. Rasa mencerut kuat pada sternum. Okey, rasa mencerut kuat pada sternum. Sternum ini sini saja, tapi kita rasa seolah ia mencerut. Bahasa Inggeris bahasa Inggeris dia sebut apa dia? Biasa constriction. Saya tak check tadi. Okey. Withdrawing feeling through to back on lying down. Drawing feeling, okay? Rasa menarik. Menarik, constriction, intense constriction over sternum. Maknanya ada konstriksi, ada pencerutan bahagian sternum, tetapi dia sebut ada drawing. Maknanya ada rasa menarik di situ. Ada rasa menarik hingga ke belakang ketika berbaring. Okay, ini penting. Penting juga kita ingat mencerut kuat ni sebab dia ada kaitan dengan satu, kita sebut tadi kerongkong itu bengkak. Okey. Dan ada dyspnea. Okey, simptom ini boleh membawa kepada sesak nafas. Okey. Okey, cukup yang itu. Saya tak nak ulang balik yang tadi. Boleh dengar balik daripada apa yang kita ceritakan tadi. Juga boleh rujuk Materia Medica Homeopati jilid 1 dan boleh study daripada apa yang telah diterjemahkan. Boleh juga rujuk kepada buku asal Dr. Borik dalam bahasa Inggeris. Tidak ada masalah. Dia akan membantu kita untuk memahami remedi ini. So, ini remedi keempat, Apium graveolens, muka surat 90. Muka surat 90. Okey, selepas ini saya nak berurusan dengan sikit solat duha dan saya nak update kita punya stories and reels. Mohon sahabat-sahabat semua sama-sama lah bagi like. Hanya tak susah pun kita like, share untuk sama-sama kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita dalam FB. Mungkin dia berminat, dia boleh membeli dan boleh mendengar cerita-cerita ataupun keterangan kita mengenai remedi-remedi dalam ruangan Rare Remedies, buku Materia Medica Homeopati Dr. William Borik yang kita lancarkan pada tahun 2021. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini memberi banyak manfaat kepada sahabat semua dan juga kepada diri saya sendiri. Okey, terima kasih semua yang attend online. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.